KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecutan bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Apa khabar calon-calon SPM? Abang Fizi harapkan anda bertenang dan fokus sentiasa tentang apa yang bakal kita pelajari pada hari ini. Baiklah, hari ini berita baik kepada anda yang mengambil pengajian kejuruteraan mekanikal. Sama-sama kita akan selusuri kita punya mata pelajaran pada hari ini. Baiklah, kita nak bersama-sama dengan cikgu kita daripada Johor katanya. Siapa dia ya? Silakan. Ayuh kita berkenalan. Kita bersama-sama dengan Cikgu Ju. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah baik, Fizi. Alhamdulillah. Nampak segar Cikgu hari ini. InsyaAllah segar. Dan kami tidak berdua, kita akan bersama-sama dengan jurubahasa kita, iaitu Cikgu Kulina daripada SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor. Baiklah, ini perhatian kepada calon-calon SPM 2022 yang mengambil pengajian kejuruteraan mekanikal. Sama-sama kita sediakan pen dan juga kertas untuk sama-sama kita fokus tentang apa yang bakal diterangkan oleh Cikgu Ju kita. Cikgu Ju, silakan Cikgu Ju. Okey, terima kasih Fizi. Boleh saya duduk Cikgu? InsyaAllah boleh. Dipersilakan. Saya Cikgu. Okey, jadi buat permulaannya, Cikgu akan menerangkan berkaitan dengan format pentafsiran bagi pengajian kejuruteraan mekanikal kertas 3760/1. Dan apabila Cikgu pergi kepada soalan-soalan nanti, Cikgu akan menerangkan juga kepada murid-murid berkaitan dengan teknik menjawab soalan pengajian kejuruteraan mekanikal. Okey, Cikgu harap semua telah bersedia. Sedia Cikgu? Okey. Jadi di sini Cikgu tunjukkan apakah topik-topik yang perlu dikuasai oleh semua murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini. Okey, jadi kalau kita lihat di sini untuk tingkatan 4 ada 4 modul yang perlu dikuasai oleh murid tadi. Okey, yang pertama sekali modul 1 berkaitan dengan pengenalan kepada kejuruteraan mekanikal. Okey, modul 2 bahan kejuruteraan, modul 3 asas statik kejuruteraan. Modul 4, reka bentuk kejuruteraan. Jadi bermakna dalam tingkatan 4, murid-murid perlu menguasai 4 modul. Okey, dan untuk tingkatan 5 pula, ada 3 modul, iaitu modul 5, proses pembuatan, modul 6, sistem elektromekanikal, dan modul 7, reka bentuk projek kejuruteraan mekanikal. Okey, jadi di sini cikgu ingin mengingatkan kepada semua murid-murid atau calon SPM supaya menguasai ke-7 modul tersebut. Tidak ada pilihan, ya. Okey. Baik Cikgu. Okey, sekarang ni cikgu menerangkan berkaitan dengan format pentafsiran bagi kertas 3760/1. Okey, di sini kalau murid-murid lihat ada juga kertas 3760/2. Yang ini sebenarnya adalah satu kerja khusus sahaja yang telah dibuat oleh murid-murid ataupun calon SPM sebelum bermulanya peperiksaan SPM bertulis. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada kertas 3760/1, okey, jenis itemnya terbagi kepada 2, bahagian A dan juga bahagian B. Okey, jadi bilangan soalan untuk bahagian A ada 20 soalan. Jadi murid-murid perlu menjawab ke semua soalan. Okey, manakala untuk bahagian B ada 4 soalan, jawab semua soalan. Jadi di sini kita lihat tidak ada pilihan kepada murid-murid untuk memilih mana-mana soalan. Okey, jumlah markah pula untuk bahagian A ada 60 markah, manakala bahagian B 60 markah. Jadi jumlahnya adalah 120 markah. Okey, tempoh kertas tersebut adalah 2 jam 30 minit. Okey. Jadi antara konstruk yang akan disoal dalam SPM dalam kertas SPM 3760/1 adalah di antaranya adalah mengingat, memahami, kemahiran mengaplikasi, kemahiran menganalisis, kemahiran menilai dan juga kemahiran mencipta.
Okey, jadi sewaktu kertas tadi dilaksanakan, jadi murid-murid boleh memang diminta untuk membawa sekali kalkulator ke dalam dewan semasa menjawab soalan tersebut. Boleh cikgu buat kalkulator? Memang boleh buat kalkulator sebab kita ada topik yang berkaitan dengan pengiraan. Baik cikgu, faham cikgu. Okay. Terima kasih kepada cikgu kita. Kita harapkan apa yang terangkan oleh Cikgu Ju dapat diberikan perhatian kepada semua calon-calon SPM yang sedang menonton kita pada hari ini. Baiklah, kita akan selusuri selepas ini dengan lebih lanjut sama-sama. Kita rehat seketika, teruskan menonton Didik TV KPM. Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang sudi menonton Didik TV KPM dan anda sedang bersama-sama dengan saya Fizi yang sedang mengendalikan Sukses SPM 2022 Pecutan khas untuk calon-calon SPM 2022. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan juga imbas kembali tentang mata pelajaran pengajian kejuruteraan Mekanikal Kertas 1. Kita bawakan Cikgu Juraidah Johan daripada SMT Johor Bahru ataupun Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru pada hari ini. Baik cikgu, kita teruskan cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Sama-sama cikgu. Okay, jadi kisah cikgu akan terangkan kepada murid-murid berkaitan dengan soalan-soalan bahagian A. Okey, jadi di sini kita lihat dahulu kata tugasnya. Okey, jadi kata tugas ini sangat penting supaya murid-murid tahu bagaimanakah untuk menjawab soalan tersebut. Okey, jadi kata tugas yang digunakan untuk bahagian A ni ialah nyatakan, lengkapkan, hitungkan, padanan, susun, proses, tandakan. Okey, jadi kalau kita lihat soalan yang pertama ni. Jadi cikgu ambil soalan ini daripada SPM 2019, soalan nombor 13. Okey, Fizi, boleh tolong bacakan soalan tersebut? Baik cikgu. Berikut adalah pernyataan tentang jenis bahan logam dan cirinya. Tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi yang salah dalam petak yang disediakan. Kena baca semua cikgu? Tak apa. Okey Fizi, kalau Fizi lihat kepada soalan tadi, ya, apakah kata tugas yang diminta kepada Fizi untuk menjawabnya? Tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi yang salah dalam petak yang disediakan cikgu. Okey, betul Fizi. Ya, jadi dekat sini yang paling penting sekali murid-murid perlu patuh kepada arahan kata tugas tersebut. Jadi kalau kita lihat kepada soalan tersebut, tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi yang salah dalam petak yang disediakan. Ini bermakna dalam soalan tersebut ada tanda right dan juga ada tanda pangkah. Okey, jadi bermakna murid-murid kena faham dalam menjawab soalan seperti ini yang sangat-sangat diutamakan adalah patuh kepada arahan dalam soalan. Jadi kita lihat yang pertama, logam ferrous adalah logam yang tidak mengandungi unsur besi. Jadi jawapannya adalah pangkah, salah. Logam bukan ferrous adalah logam mengandungi unsur besi. Salah juga, kita tandakan pangkah. Alloy adalah logam yang mengandungi 2 atau lebih unsur besi. Jadi kalau kita lihat kepada soalan tadi, bermakna ada 2 tanda pangkah dan ada 1 tanda right. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Baik cikgu. Okey. Ini adalah soalan SPM 2017, soalan nombor 14. Okey, Fizi, tolong bacakan soalannya. Baik, jadual 1 menunjukkan sifat mekanik sesuatu bahan. Padankan sifat itu dengan ciri berikut dengan menulis A, B, C atau D pada ruang yang disediakan. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada soalan ini, kata tugasnya adalah padankan. Ya, cikgu. Okey, jadi padankan sifat itu dengan ciri berikut dengan menulis A, B, C ataupun D. Jadi maknanya murid-murid tidak boleh menulis perkataan pada ruangan jawapan. Okey, jadi sebagai contoh kita lihat di sini, sifat mekanik yang diberi, A adalah ketempaan, B ialah keplastikan, C ialah kemuluran, D ialah keanjalan. Jadi kalau untuk ruangan yang pertama sekali, keupayaan sesuatu bahan yang boleh direnggangkan atau ditarik panjang tanpa menyebabkan bahan tersebut putus. Jawapannya ialah C. Okey, jadi murid-murid perlu menulis C
bukannya menulis kemuluran. Sebab dalam arahan soalan hendaklah menulis A, B, C atau D. Okey. Lepas tu jawapan yang kedua, sifat bahan logam yang boleh dibentuk dengan mudah tanpa mengakibatkan retak atau pecah apabila dikenakan daya mampatan yang tinggi. Jawapannya A, ketempaan. Okey, yang ketiga, sifat bahan yang boleh mengekalkan kekuatan apabila bentuknya mengalami perubahan tanpa mengakibatkan pecah atau retak. Jadi jawapannya adalah B. Boleh kembali ke bentuk asal selepas daya dikenakan ke atasnya. Jawapannya adalah D. Jadi murid-murid boleh lihat di sini bahawa pada ruangan jawapan tersebut hanyalah ditulis dengan A, B, C ataupun D. Okey. Kita lihat soalan yang berikutnya. Okey. Soalan ini adalah berkaitan dengan simbol untuk sistem hidrolik. Okey. Jadi murid-murid perlu ingat simbol-simbol dalam sistem hidrolik tersebut. Berdasarkan jadual 1, lengkapkan rajah dengan menulis A, B, C, D atau E pada ruang yang disediakan. Jadi kalau kita lihat di sini, jawapan telah pun diberi. Jadi kita lengkapkan dengan menulis A, B, C, D atau E. Okey, untuk soalan yang berikutnya, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul bagi melengkapkan penyataan tentang tuangan dai pada ruangan yang disediakan. Jadi dekat situ ada 2 tempat kosong. Tuangan dai adalah satu proses yang menghasilkan produk dengan cara menyuntik logam lebur pada tekanan tinggi. Jadi kita isi tempat kosong dengan perkataan. Okey. Dekat soalan yang berikutnya untuk SPM 2019 pula, nyatakan 4 bidang kejuruteraan mekanikal pada ruang yang disediakan. Okey, dalam soalan ini hanya minta 4 jawapan sahaja. Jadi kalau cikgu tunjukkan di sini, okey, jawapan-jawapannya, okey, ada 6 jawapan boleh diberi oleh murid-murid tadi. Cuma cikgu nak ingatkan di sini, okey, kalau minta 4 sahaja, murid-murid perlu hanya menulis 4 sahaja. Tak perlu menulis lebih daripada 4. Kalau tulis lebih daripada 4, cikgu? Hanya akan dikira sebelah 4 sahaja. Ya. Jadi bermakna murid-murid hanya menulis, sebab kita kena lihat ruangan yang disediakan adalah untuk 4 jawapan. Jadi perlu menulis 4 sahaja. Jadi pastikan pilihan tu betul lah. Untuk soalan yang berikutnya, nama komponen. Jadual 1 menunjukkan simbol komponen yang digunakan pada sistem pneumatik asas. Lengkapkan jadual 1 dengan menyatakan nama komponen pada ruang yang disediakan. Jadi untuk soalan seperti ini, murid-murid perlu ingat simbol bagi komponen tersebut. Jadi jawapannya yang pemampat, penapis, pengering dan penyenyap. Jadi tulis dengan penuhlah nama komponen tersebut. Baik, cikgu. Okey. Yang terakhir sekali untuk bahagian A adalah soalan pengiraan. Tadi Fizi tanya cikgu, ya, cikgu, boleh bawa kalkulator. Inilah tujuannya. Sebab dalam pengajian kejuruteraan mekanikal kita mempunyai soalan pengiraan. Okey, rajah 1 menunjukkan spanner yang digunakan untuk melonggarkan nut. Hitung momen di titik A. Jadi kalau sekiranya murid-murid berjumpa dengan soalan seperti ini, langkah pertama, tulis formula terlebih dahulu. Okey, langkah yang kedua, masukkan nilai dan akhir sekali dapatlah jawapan akhir beserta dengan unitnya. Jadi inilah tujuan kita guna kalkulator dalam semasa menjawab soalan pengajian kejuruteraan mekanikal tadi. Baiklah, harus diingatkan kepada semua kawan-kawan, kita kena memahami kata tugas. Sebab kata yang diterangkan oleh Cikgu Ju tadi, kita kena faham kata tugas itu nyatakan, lengkapkan, hitungkan, padanan, susun proses dan juga tandakan. Baiklah, kita berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan menonton Sukses SPM 2022 Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Selamat kembali menonton Sukses SPM 2022 Pecutan. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Dan kita bersama-sama dengan Cikgu Juraidah Johan daripada Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Sama-sama kita ulang kaji balik tentang mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal kertas 1. Baiklah, sekarang ni kita nak selusuri pula kertas bahagian B. Bagaimana cikgu nak jawab bahagian B ni, cikgu? Okey. Jadi cikgu akan menerangkan teknik untuk menjawab soalan untuk bahagian B. Silakan, cikgu. Okay. Jadi okey. Jadi kita lihat dulu kata tugas untuk soalan bahagian B. Jadi tadi semasa kita membincangkan soal kertas bahagian A, ada kata tugasnya. Dan untuk bahagian B juga mempunyai kata tugasnya sendiri. Oh, dia berlainan, jadi, cikgu, ya? berlainan. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, kata tugas yang digunakan untuk bahagian B ialah terangkan, huraikan, hitungkan, bezakan, bandingkan, tentukan dan buktikan. Jadi cikgu nak tanya Fizi lah. Ya, cikgu. Kalau Cik Fizi tengok kepada kata tugas ini, apakah gambaran yang Fizi nampak dengan kata tugas tersebut? Dia perlu lebih panjang, cikgu. Okey, betul Fizi. Daripada segi jawapannya, cikgu. Ya, betul. Betul. Maknanya huraian itu lebih panjang jika nak dibandingkan dengan bahagian A. Okey, jadi strategi untuk menjawab bahagian B ni, apabila murid-murid mendapat soalan, baca semua soalan dengan berhati-hati dan fahamkan kehendak soalan. Okey, pastikan soalan boleh difahami dan dalam soalan ada pecahan soalan dengan baik. Ada pecahan soalan lah. Okey, rangka jawapan terlebih dahulu. Okey, jawab soalan pada ruang yang disediakan dan murid-murid boleh menjawab dalam bentuk poin. Tak perlu jawab dalam esei lah. Jadi jawab dalam bentuk poin sahaja. Okey, jadi kita lihat kepada soalan yang pertama. Okey, contoh soalan yang pertama ni adalah berkaitan dengan produk, sama ada yang belum siap ataupun yang telah siap. Maknanya ada rajah diberikan. Jadi, murid-murid dikendaki untuk menghuraikan bagaimanakah produk itu dihasilkan. Jadi apabila murid-murid berjumpa dengan soalan seperti ini, jadi huraian murid-murid hendaklah mengikut langkah-langkah kerja atau proses dengan betul. Maksudnya mengikut urutan yang betul. Jadi sekiranya murid-murid rasa bahawa lakaran boleh membantu untuk memberi lebih kefahaman kepada murid, lakaran juga boleh dibuat walaupun tidak diminta dalam soalan. Jadi dalam rangkah kerja proses menghasilkan sesuatu produk ini ada banyak yang telah murid-murid pelajari. Contohnya, okey, proses untuk menyimpan alkalogam. Jadi di sini cikgu tunjukkan sebab banyak langkah kerja yang perlu murid ingat. Jadi murid boleh mencari satu cara yang mudah. Sebagai contoh yang cikgu beri di sini adalah menggunakan akronim lah. Supaya membantu nak mengingat sebab dalam pengajian kejuruteraan mekanikal ada proses mengimpal, ada proses menggerudi, meribet dan sebagainya. Jadi ini boleh membantu murid-murid untuk mengingat. Jadi murid-murid boleh buat macam mana yang cikgu tunjukkan ini. Ya, cikgu. Okey. Jadi kita lihat soalannya. Okey, rajah 1B menunjukkan produk yang dihasilkan daripada kepingan keluli lembut berketebalan 1.5 mm. Bahagian yang berlabel X akan disambung dengan menggunakan kaedah meribet. Okey, berdasarkan rajah 1B, huraikan langkah kerja proses semasa menggerudi pada kepingan keluli itu. Okey, soalan B, huraikan bagaimana proses meribet dilakukan untuk membentuk produk itu. Jadi kalau murid-murid lihat di sini, dalam soalan tak disebut berkaitan dengan menggerudi, tapi dalam soalan A ditanya berkaitan dengan proses menggerudi. Jadi cikgu rasa murid-murid pun faham sebelum melakukan kerja meribet perlulah dilakukan kerja menggerudi. Okey, jadi untuk jawapan A tadi, proses menggerudi mengikut urutan yang betul. Okey, jadi cikgu tunjukkan di sini jawapannya. Yang pertama, tekan switch on machine. Yang kedua, biarkan spindle mesin berputar seketika. Ketiga, pegang pemegang dengan kemas. Yang keempat, mulakan operasi menggerudi secara perlahan. Kembalikan pemegang pada kedudukan asal. Okey, yang dipaparkan di sini pula adalah jawapan bagi B, iaitu proses meribet.
Okey, jadi kalau kita lihat kepada jawapan ini, ada 10 langkah kerja yang perlu dilakukan sewaktu proses meribet. Okey, jadi cikgu tunjuk contoh kesilapan semasa menjawab tadi. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, sila kesan kesalahan pada jawapan tersebut. Tadi cikgu ada bagi tahu, okey, bahawa sebelum kita melakukan proses meribet, perlu lakukan apa? Fizik. Menggerudi. Ya, menggerudi. Jadi kalau kita lihat kepada jawapan yang diberi di sini, ada tak langkah kerja menggerudi? Tak ada je. Tak ada. Jadi bila satu langkah kerja yang sangat penting dilakukan, tiada dalam jawapan, jadi jawapan yang berikutnya walaupun betul cara jawabnya, tapi disebabkan tiada langkah menggerudi, maka dianggap salah. Aduh. Ya. Jadi kalau kita lihat dekat sini, yang berwarna merah tu. Okey, mula daripada letakkan pin ribet ke dalam lubang. Macam mana kita nak letak pin ribet ke dalam lubang? Sebab kita tak lakukan proses menggerudi. Lubang Jadi, tak ada, cikgu. itulah. Jadi langkah yang berikutnya tiada markah diberikan. Jadi sebab itu saya kata untuk soalan seperti ini, murid-murid perlu berhati-hati. Kena faham SOP kerja tu macam mana, cikgu, ya? Okey, soalan yang kedua pula. Baik. Okey, soalan ini adalah berkaitan dengan pengiraan. Jadi calon perlu memahami situasi dan menyelesaikan masalah dengan membuat pengiraan. Okey, jadi pengiraan tadi dia mempunyai rumus yang lengkap, kaedah, jawapan berserta dengan unit. Okey, ini sebagai contoh soalan pengiraan. Okey, jadi Raja 4 menunjukkan rasuk A dan B yang disambung oleh kabel T masing-masing di titik A dan S. Rasuk B dipasang ke dinding, manakala rasuk A dipangsi di titik Q. Rasuk A dikenakan daya F1 dan F2 di titik P. Kedua-dua rasuk berada dalam keadaan keseimbangan. Okey, Fizi. Kalau Fizi lihat kepada rajah yang diberi di sini, adakah Fizi merasakan soalan ini sukar? Atau mudah? Macam mudah, cikgu. Macam mudah. Bagus, Fizi. Okey, sebenarnya soalan ini bukanlah sukar. Cuma pelajar kena baca soalan dan fahamkan. Okey, cikgu tunjukkan di sini. Soalannya, dengan mengabaikan jisim rasuk, hitungkan magnitude dan arah daya paduan pada daya F1 dan F2. Jadi, daya F1, F2 berada di sini. Okey, daya F1, F2. Baik, cikgu. Faham. Okey, daya F1 dan F2 berada di bahagian hujung, F1 dan F2. Jadi bermakna kita membuat kajian hanyalah untuk F1 dan F2 sahaja. Okey. Daya F1, F2 berada di sini. Jadi maknanya murid-murid perlu mengkaji bahagian itu sahaja. Okey, lepas tu soalan yang B pula, daya pada kabel T. Okey, kabel T yang mana? Kabel T adalah di bahagian ini. Tu kabel T. Kabel T. Okey, dan akhir sekali momen pada rasuk B. Rasuk B adalah yang sebelah bawah. Jadi bermakna untuk menyelesaikan soalan seperti ini, murid-murid perlu buat satu persatu. Tak payah panik dengan soalan tadi. Kena tenang. Kena tenang. Okey, macam yang cikgu tunjukkan jawapan di sini. Cikgu kata, okey, rujuk pada F1, F2 saja. Jadi kita keluarkan gambar rajah badan bebasnya. Jadi ini adalah gambar rajah badan bebas. Dan cikgu yakin murid-murid kalau jumpa rajah seperti ini dah menjadi terlalu mudah. Okey, ini adalah jawapannya lah. Cari daya arah X. Okey, lepas itu cari daya arah Y. Okey, dan cari daya paduannya. Okey, sekarang ni rajah ini rajah yang cikgu tunjukkan di sini yang akan memberi murid untuk mendapatkan jawapan. Jadi yang penting sekali lukis gambar rajah badan bebas. Okey. Soalan B pun sama. Cikgu keluarkan pada kabel T sahaja. Begitu juga pada soalan C. Hanya rasuk B sahaja yang cikgu lukis gambar rajah badan bebasnya. Okey, jadi cikgu rasa Fizi pun dah faham lah teknik menjawabnya. Kita lihat satu per satu. Okey. Okey, soalan yang ketiga.
Okey, biasanya soalan seperti ini diberi satu situasi bergambar ataupun penerangan. Okey, calon dikendaki memahami soalan dan menjawab mengikut apa yang dikendaki. Jadi soalan seperti ini memerlukan calon memberi jawapan berdasarkan pengetahuan yang mereka perolehi sewaktu mempelajari mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal. Jadi tak boleh menjawab mengikut pendapat semata-mata. Okey, contohnya soalan ni, SPM 2019. Rajah 5A dan 5B menunjukkan satu rasuk yang dikenakan beban yang sama berat, berjisim M kilogram dan digantung hujungnya dengan kabel. Okey, panjang L1 dan sama dengan panjang L2. Diameter kabel A sama dengan diameter kabel B, D1 dan lebih kecil daripada D2. Okey, bila murid-murid berjumpa dengan soalan seperti ini, okey, gariskan kata kunci yang utama. Okey, kata kunci yang pertama, berat, sama berat. Betul ke tidak? Dua-dua rajah tadi beratnya adalah sama jisimnya. Ya, cikgu. Okey, lepas itu panjang ini juga merupakan kata kunci. Okey, diameter kabel pun kata kunci. Jadi bermakna fahamkan dengan kata kunci yang diberi dalam soalan. Okey, jadi kita lihat soalan dia. Sekiranya kabel itu diperbuat daripada keluli grade tinggi, huraikan bentuk pembekalan keluli untuk menghasilkannya. Jadi kalau kita lihat kepada jawapannya, okey, keluli grade tinggi dimasukkan dalam relau elektrik. Lepas tu, dia akan dimasukkan ke dalam alat penuangan berterusan. Bentuk bilet akan terhasil dan bilet akan melalui proses penarikan untuk menghasilkan bentuk bar bulat. Okey, soalan B pula. Gunakan rumus momen dan rumus asas kaji daya bahan. Jadi, ada dua rumus yang perlu digunakan. Sebab dalam mekanikal banyak rumus yang kita pelajari. Jadi, hanya dua sahaja yang digunakan. Jadi, kalau kita lihat, inilah jawapan dia. Oh, ini rumus cikgu. Jadi rumus. Jadi dalam soalan tak diberi nilai. Jadi macam murid-murid dia tahu soalan ini adalah berkaitan dengan pengiraan, tetapi tidak diberi nilai. Dia hanya perkataan saja. Sama jisim, sama panjang. Jadi bermakna murid-murid perlu bermain dengan rumus tadi. Itu dia. Jadi adakah di kalangan calon SPM ni harus mengingati rumus ataupun formula cikgu? Oh ya. Untuk kertas 3760/1 pengajian kejuruteraan mekanikal tidak diberi rumus. Jadi maknanya murid-murid perlu mengingati rumus tersebut. Okey. Dan perlu tahu juga bahawa bila berjumpa dengan soalan berbentuk pengiraan, mesti ada unitnya. Jadi jangan lupa tulis unit. Okey, itu sangat pentinglah. Betul. Okey. Kalau unit tak ada, adakah semua akan kosong cikgu kalau kita hanya menulis jawapan semata-mata? Okey, itu bergantung sewaktu pemeriksaan lah. Tapi memang sebab bila sesuatu nilai itu tidak mempunyai unit, sedangkan kita tahu dia ada unit, jadi bermakna tak ada makna apa-apalah. Contohnya kalau cikgu tanya fizi, berapakah berat fizi? Katakan 80 kilogram. Berat sangat cikgu. Jadi boleh kalau fizi cakap 80 saja, 80 apa? Kilogram, tan. Jadi berikan unit yang betul. Itulah kita harapkan kepada semua calon SPM kita dapat memahami apa yang telah diterangkan oleh Cikgu Ju kita. Ingat, kata tugas yang paling penting untuk bahagian B adalah terangkan, huraikan, hitungkan, bezakan, bandingkan, tentukan dan juga buktikan. Buktikan anda mampu untuk sukses dalam SPM. Tenang-tenang seketika, kita rehat seketika, terus kembali menonton Didik TV KPM Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2022 Pecutan. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, host anda pada hari ini. Dan Abang Fizi harapkan kepada semua calon-calon SPM 2022, lebih-lebih lagi mereka anda-anda yang mengambil pengajian kejuruteraan mekanikal untuk menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap apa yang bakal diterangkan oleh Cikgu Ju kita ni, yang terletakkan khusus daripada Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Okey, silakan
Cikgu Ju. Okey, terima kasih Fizi. Sama-sama Cikgu Ju. Kita lihat kepada contoh soalan yang berikutnya. Okey, jadi kalau kita lihat untuk contoh soalan yang keempat ini, biasanya soalan ini diberi satu situasi yang mempunyai beberapa masalah. Jadi kena pasti punca masalah tersebut. Jadi calon SPM boleh menjawab dengan memberikan idea yang logik lah berdasarkan kepada apa yang telah mereka pelajari. Okey, kena pasti cara mengatasi masalah dan calon dinasihatkan untuk mempelbagaikan jawapan. Jadi jawapan boleh dibuat dalam bentuk jadual juga. Okey, jadi kita lihat soalannya. Okey, Raja 6 menunjukkan satu prototipe alat pemotong logam. Maksudnya prototipe ni adalah alat yang sedang diuji. Okey, jadi semasa menguji alat itu didapati beberapa masalah telah dikenapasti. Tapak tangan pengguna mudah sakit, bilah pemotong mudah bengkok, mata pemotong mudah tumpul, alat pemotong mudah terbalik, perlukan daya yang lebih besar untuk memotong. Ini masalah yang telah dikenapasti. Jadi soalan A1, kenapasti dua kriteria reka bentuk yang berkaitan dengan masalah itu. Okey, yang kedua, tentukan punca bagi setiap masalah berdasarkan kriteria. Yang ketiga, cadangkan langkah untuk mengatasi masalah tersebut. Okey, jadi kalau kita lihat soalan B pula, nyatakan 3 langkah proses reka bentuk untuk menghasilkan prototipe itu. Okey, kita tengok pada jawapan. Jadi kriteria reka bentuk yang kita ambil kira semasa menghasilkan prototipe tadi ialah sifat bahan dan juga ergonomik. Ergonomik itu maksudnya kesesuaian manusia dengan kerja yang dilakukan. Contohnya macam Fizi duduk di meja tersebut dengan kerusi. Jadi selesa kan? Sangat ergonomik cikgu. Jadi sangat ergonomik. Itu maksud dia. Faham cikgu. Okey, lepas tu kita lihat masalah, punca masalah dan langkah mengatasi. Okey, dalam soalan diberi masalah. Jadi murid-murid buat jadual, buat jadual dahulu. Dalam jadual tersebut ada masalah, ada punca masalah, langkah mengatasi masalah. Jadi masalah yang diberi tadi tulis dalam jadual itu terlebih dahulu. Faham cikgu. Jadi sebagai contohnya, tapak tangan pengguna mudah sakit. Jadi punca masalahnya adalah pemegang tidak ergonomik. Bagaimana cara langkah mengatasi? Okey, ganti pemegang berdasarkan kesesuaian reka bentuk. Mungkin salah satu cara kita gunakan sarung plastik tu. Sarung getah. Jadi dia boleh mengatasi masalah tadi. Okey, yang kedua, bilah pemotong mudah bengkok. Jadi puncanya adalah keluli lembut, kurang sifat kekerasan. Jadi kena tukarlah dengan keluli yang mempunyai sifat yang lebih keras. Okey, mata pemotong mudah tumpul. Jadi puncanya kegagalan sifat mekanik bahan ataupun kurang sifat kelasakan. Jadi tambahkan sifat mekanik kekerasan dan kelasakan ataupun murid-murid boleh menulis lakukan proses rawatan haba. Okey, yang keempat, alat pemotong mudah terbalik. Jadi di sini murid-murid kena lihat kenapa berlakunya masalah mudah terbalik. Jadi kalau kita lihat pada gambar tadi, tapaknya kecil, reka bentuknya tak stabil. Jadi apa perlu dilakukan Fizi? Kita kena stabilkan tapak jadi dia, kita cikgu. kena reka bentuk tapak yang lebih sesuai lebih besar. Okey, perlukan daya yang lebih besar untuk memotong. Kita lihat kepada puncanya, pemegang tu pendek. Jadi macam Fizi, kalau Fizi nak memotong sesuatu mesti pegang pada bahagian hujung, betul tak? Betul. Jadi kita gunakan prinsip moment, maknanya kita gantikan dengan pemegang yang lebih panjang. Okey. Jadi soalan B pula, jawapannya penetapan objektif reka bentuk, pembangunan pelbagai idea reka bentuk awalan, dan yang ketiga, kena pasti kriteria reka bentuk. Okey. Fizi faham soalan ni? Jadi apa yang Fizi faham? Buat jadual. Ya, cikgu. Okey, tuliskan masalah, punca dan cara penyelesaiannya. Okey, kita lihat pula soalan nombor 5. Silakan cikgu. Okey. Soalan ini mengandungi lebih dari satu situasi. Calon perlu menganalisis semua situasi yang diberikan. Hasil daripada analisis tersebut, calon membuat pilihan mengikut kehendak soalan.
Jadi kalau kita lihat di paparan ini, jadual 1 menunjukkan data bagi 2 jenis keluli yang telah mengalami proses rawatan haba. Okey, diberi keluli X, diberi keluli Y. Okey, kandungan karbon berbeza. Okey, X 0.4%, Y adalah 0.6%. Suhu pemanasan okey juga berbeza. Kalau X 950 darjah Celsius, keluli Y 900 darjah Celsius. Jadi medium penyejukan, okey, keluli X lepas kita panaskan, kita celupkan di dalam air. Tetapi keluli Y kita biarkan dia sejuk di dalam ketuhar, di mana kita matikan suis ketuhar, biarkan di dalam. Jadi murid-murid yang mempelajari pengajian kejuruteraan mekanikal dah nampak di sini bahawa soalan ini adalah berkaitan dengan proses rawatan haba. Okey. Jadi kita lihat yang pertama, A. Nyatakan jenis rawatan haba bagi keluli X dan keluli Y. Okey, jadi jawapannya, okey, keluli X adalah proses pengerasan. Kenapa proses pengerasan? Sebab dipanaskan dan disejukkan di dalam air. Okey, keluli Y pula mengalami proses penyepuh lindapan. Penyepuh lindapan apa, cikgu? Penyepuh lindapan tu adalah proses rawatan haba. Maknanya panas, tetapi kita tak keluarkan daripada ketuhar. Kita hanya perlu matikan suis ketuhar. Jadi tak masukkan dalam air lah? Tak payah masuk dalam air. Kita sejukkan secara perlahan. Ada lagi satu proses, penormalan. Kita panaskan, kita keluarkan, letakkan di luar di suhu bilik. Dia ada beberapa proses lah. Okey, soalan yang kedua. Okey, tentukan keluli manakah yang paling sesuai untuk kerja pemesanan dengan membandingkan kedua-dua jenis keluli itu. Okey, cikgu nak tanya Fizi. Ya, cikgu. Kalau Fizi tengok pada soalan B tadi, membandingkan. Jadi perlu tak Fizi buat analisis untuk dua keadaan? Perlu, cikgu. Ya, sebab kita membandingkan dia. Ya, kita nak buat pilihan, kita kena analisis yang pertama, analisis yang kedua. Okey. Jadi kita lihat di sini untuk soalan B, okey, murid perlu ingat tetapi tidak perlu melakarkan rajah keseimbangan besi karbon. Okey. Jadi apakah dia rajah keseimbangan besi karbon? Yang inilah. Tak perlu dilakarkan. Sebab dalam soalan tak minta lakaran. Cuma murid-murid perlu ingat. Okey, maksud saya perlu ingat tu, okey, apakah garisan ini, apakah dia punya struktur mikro dia. Yang kita kata ferrit campur pelat tu, austenite tu adalah struktur mikro, nama dia. Jadi murid-murid perlu ingatlah dekat sini. Okey, jadi apabila murid-murid dah ingat dan faham rajah keseimbangan besi karbon, jadi itu boleh membantu untuk menjawab soalan tadi. Waktu kita buat perbandingan, kita dah tahu. Jadi sebagai contoh, kita lihat di sini jawapannya keluli X. Okey, daripada rajah kita kata, okey, microstructure dia ferrit campur pelat akan bertukar kepada ferrit campur austenite, akan bertukar kepada austenite. Maksudnya kita panas, akhir sekali dia akan jadi austenite. Lepas itu kita celupkan dalam air. Dia terus bertukar kepada martensit. Jadi sikap martensit ni dia keras tetapi rapuh. Jadi tak sesuai untuk kerja pemesanan. Okey, manakala keluli Y, ferrit campur pelat bertukar kepada ferrit campur austenite, bertukar kepada austenite. Waktu panas. Tapi bila sejuk dia patah balik. Maknanya terbalik. Austenite tukar pada ferrit campur austenite, akhir sekali kepada ferrit campur pelat balik. Tapi dia sama nama tetapi susunannya lebih seragam. Jadi sifat mekaniknya lebih mulu dan seragam. Jadi sesuai untuk kerja pemesanan. Maknanya kita kalau buat kerja-kerja pemesanan, dia tak mudah retak. Itu maksud dia. Faham, cikgu? Okey. Jadi kalau macam tu, mana yang kita pilih? Mestilah keluli Y. Okey. Sebab jadi X dia rapuh. Rapuh. Maknanya kita lakukan kerja pemesanan, dia akan retak. Ya, cikgu. Okey. Soalan yang saya patah balik kepada soalan C. Sekiranya keluli X digunakan untuk penghasilan mata alat, nyatakan jenis proses rawatan haba yang perlu dilakukan ke atas keluli itu. Jadi kita kata tadi keluli X tidak sesuai kan? Tapi kita nak guna juga keluli X. Apakah proses rawatan haba yang boleh kita lakukan? Jadi jawapannya adalah proses pembajaan. Maknanya kita dah celup dalam air, kita ambil, kita masukkan balik dalam ketuhar, kita panaskan seketika, keluarkan, sejukkan di udara.
Untuk membaiki sifat dia yang terlalu rapuh tadi. Okey. Faham ya Fizi? Faham cikgu. Jadi cikgu yakin murid-murid di rumah pun lebih memahami. Abang pun faham, apatah lagi Okey. kawan-kawan Abang Fizi. Faham tak? Faham. Baik cikgu. Okey, jadi cikgu tunjukkan contoh soalan yang ke-6. Okey, Raja 7 menunjukkan dua prototipe sistem mengangkat beban yang berat berdasarkan kaedah pemindahan kuasa. Jadi kalau Fizi lihat di sini, prototipe A, dia menggunakan sistem apa tu? Takal dan tali sawat. Okey. Prototipe B, dia menggunakan gear. Betul kan? Betul, Okey, cikgu. jadi sekarang ni kedua-duanya fungsi dia adalah untuk mengangkat beban. Memang boleh untuk angkat beban. Cuma kita perlu pilihkan kaedah yang paling terbaik lah. Okey, kita lihat soalan dia. Berdasarkan Rajah 7, kena pasti tali sawat, jenis tali sawat yang digunakan pada prototipe A. Jadi jawapannya tali sawat jenis rata. Okey, manakala rangkaian gear yang digunakan pada prototipe B disebut sebagai gear majmuk. Jadi cikgu tunjukkan balik kenapa yang gear tersebut dipanggil sebagai gear majmuk. Dia ada pelbagai saiz cikgu. Pelbagai saiz lagi lebih daripada 2. Kalau 2 gear kita guna, kita sebut gear mudah. Tapi kalau lebih pada 2, kita sebut sebagai gear majmuk. Macam tu Itu cikgu. maksud dia. Faham cikgu. Saya rasa Fizi pun dah faham dah. Dengan subjek kejutaan Saya rasa boleh lulus cikgu. Boleh lulus, insyaAllah. SPM ni. Jadi murid-murid di rumah lebih. Ya, apatah lagi. Apatah lagi. Okey. Faham cikgu. Lepas tu soalan yang kedua. Okey, tentukan prototipe manakah yang lebih berkesan untuk mengangkat beban dengan membandingkan kedua-dua sistem yang digunakan. Tapi tadi kita tahu dua-duanya digunakan untuk mengangkat beban. Tapi kita kena buat analisis mana yang lebih baik. Okey, jadi kita lihat prototipe A, okey, tali sawat tadi, risiko tali sawat mudah tergelicir. Kenapa? Sebab jenis tali sawat adalah tali sawat rata. Okey, ya. Lepas tu tali sawat ni mudah longgar. Okey. Dan tali sawat juga mudah rosak sebab semua pun tahu tali sawat daripada getah. Lama kelamaan dia akan longgar, rosak. Rosak dan longgar, ya. Okey, jadi bila berlakunya longgar rosak ni, jadi memerlukan kekerapan penyelenggaraan. Fungsinya boleh mengangkat beban yang berat. Manakala untuk prototipe B, okey, risiko yang lebih rendah pada gelinciran. Sebab mata gerudi, saya rasa murid-murid pun dah tahu macam mana keadaan mata gerudi. Dia bertemu antara satu gigi dengan gigi yang lain. Jadi tidak mudah tergelicir. Okey, cengkaman dia lebih kuat. Okey, mampu menahan kehausan. Okey, jadi tak mudah haus. Gigi dia mempunyai sifat mekanik kekerasan dan kelasakan. Jadi bermakna kalau dia tahan lasak, keras, tak mudah haus, jadi perlu tak penyelenggaraan atau servis yang kerap? Tak perlu je. Tak perlu. Jadi maknanya boleh mengangkat beban berat. Jadi kalau Fizi, mana yang menjadi pilihan? Mestilah B cikgu. Sebab banyak benda yang mungkin dari segi kos kita boleh jimatkan di sini. Memudahkan kita. Memudahkan. Tak perlu nak selenggara selalu. Betul. Okey, okey, itu dia. Lepas tu, okey. Jadi di akhir sekali, okey, maknanya cikgu akan bagi juga tips ya, perkara-perkara yang perlu dia ambil perhatian oleh murid-murid tadilah. Okay, yang pertama sekali, murid-murid tidak mengikut fakta. Lepas tu susunan ayat tidak tepat. Ya, cikgu. Maknanya bila menjawab soalan dalam SPM nanti, susunan ayat tu tidak begitu lengkap. Jadi murid-murid kena ingat, walaupun ini adalah pengajian kejuruteraan mekanikal, tapi susunan ayat tadi boleh membantu untuk difahami apa yang hendak disampaikan oleh murid dalam menjawab soalan. Jawapan tidak lengkap. Jadi bermakna jangan tergantung, kena jawapan tadi mesti lengkap dan jawapan tidak mengikut kehendak soalan. Soalan kan ada banyak kehendak, ada kata kunci dia. Jadi maknanya jawapan perlu mengikut kehendak soalan lah. Jadi kalau tidak ingat fakta tu, apa yang perlu murid lakukan? Buatlah nota ringkas, kumpulan perbincangan, peta minda dan sebagainya. Apa-apa saja yang boleh membantu murid untuk mengingati fakta. Okey, susunan ayat tidak tepat. Biasanya kita panik sewaktu dalam dewan tersebut. Jadi kita perlu duduk, jawab dengan
tenang. Latihan ni membantu sebenarnya. Betul. Latih to be membantu ya murid-murid untuk menjawab dengan tenang. Okey. Jawapan tidak lengkap. Jadi setelah selesai menjawab, semak balik, ingat balik kata kunci. Okey. Jadi jawapan tidak mengikut soalan, baca soalan dengan teliti, fahamkan apa yang diminta dalam soalan. Jadi latihan juga boleh membantu murid-murid untuk menjawab dengan lebih baik. Baik, Cikgu Ju, antara amanat dan juga pesanan terakhir Cikgu kepada semua calon-calon SPM yang sedang menonton Didik TV sekarang ni, Cikgu. Silakan, Cikgu. Okey. Jadi kepada semua calon-calon SPM yang sedang menonton Didik TV, Cikgu mendoakan semoga semuanya akan berjaya, boleh menjawab dengan baik dan boleh mendapat keputusan yang terbaik. InsyaAllah. Okey, dan pesanan yang paling sangat-sangat penting, jagalah kesihatan. Jadi kesihatan yang baik boleh membantu ya murid-murid tadi menjawab dengan baik juga. Cikgu bersama, jaga kesihatan Cikgu. Terima kasih kepada Cikgu Juaradah Johan daripada Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru atas penerangan yang telah diberikan kepada semua calon-calon SPM 2022, dan terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa kita iaitu Cikgu Kulina daripada SMK Sultan Bersamad, Petaling Jaya, Selangor. Dan terima kasih kepada anda yang sudi menonton Sukses SPM 2022 Pecutan. Abang Fizi mendoakan kepada semua calon-calon SPM semoga sukses, dan ingat kata kuncinya tenang dalam setiap kita punya jawapan. Okey? Sukses selalu, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.